Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, satu kejutan besar kepada seluruh kepimpinan tertinggi PAS, seluruh pemimpin PAS dari Presiden, Timbalan Presiden, dan semua jawatan-jawatan tertinggi serta ahli-ahli PAS. Hari ini terdapat satu berita duka cita untuk seluruh PAS, dan bagi saya ini juga pasti mengejutkan seluruh Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, dalam sebuah artikel ini mengesahkan pemimpin PAS ini dalam keadaan kritikal dan sedang mendapat rawatan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, ini pasti satu lagi perkara ataupun isu yang pasti menggemparkan ramai. Di dalam sebuah artikel menyatakan adun belantik kritikal sedang dirawat di HSAH. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belantik, Datuk Muhammad Isa Syafi, dilaporkan kritikal dan sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Abdul Halim ataupun HSAH di Sungai Petani. Ini pasti satu berita yang mendukacitakan Presiden PAS sendiri, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan menggemparkan ramai pemimpin PAS. Dalam artikel ini menyatakan, timbalan yang dipertua PAS SIK Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, Muhammad Isa yang berumur 69 tahun, yang juga ahli jawatan kuasa PAS Kedah, itu dimasukkan ke Hospital SIK kira-kira jam 7 malam tadi, sebelum dibawa ke HSAH pada jam 4 pagi kerana mengalami jangkitan kuman pada jantung, paru-paru dan buah pinggang. Menurut anak beliau, Ustaz Muhammad Isa, kelihatan lemah dan rebah di dalam bilik air di rumahnya di Kampung Jelutong, SIK lebih kurang jam 1.30 petang semalam sebelum dibawa ke Hospital SIK dan kemudiannya dipindahkan ke Hospital Sultan Abdul Halim. Keadaan kesehatannya lemah dan menurun sebelum doktor menidurkannya. Saya memohon orang ramai mendoakan beliau agar sembuh dan dapat terus berkhidmat kepada rakyat Belantik, katanya ketika dihubungi bernama Ahmad Tarmizi yang juga ahli Parlimen SIK berkata, pada masa ini orang ramai tidak dibenarkan melawat adun itu dan mengharapkan semua ahli keluarganya bersabar menghadapi ujian berkenaan. Beliau juga berkata, Muhammad Isa menjadi adun Belantik selama 3 penggal dan sebelum ini menghidap penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi serta jantung. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu berita yang pasti mendukacitakan ramai, terutamanya kepada Presiden PAS sendiri, di mana salah seorang pejuang parti PAS sedang mendapat rawatan. Nah, menurut anak beliau, Ustaz Muhammad Isa kelihatan lemah dan rebah di dalam bilik air di rumahnya di Kampung Jelutong, lebih kurang jam 1.30 petang semalam sebelum dibawa ke Hospital SIK dan kemudiannya dipindahkan ke Hospital Sultan Abdul Halim. Keadaan kesehatannya lemah dan menurun sebelum dokter menidurkannya. Jadi saudara-saudara, kita harap supaya adun Belantik yang sedang kritikal ini akan kita harap akan mendapat kesembuhan lah secara menyeluruh supaya boleh berkhidmat kembali kepada rakyat. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Seperti yang kita sudah tahu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir akan bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah. Ini berkaitan dengan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini
yang menurut Tun Dr. Mahathir adalah ditujukan kepada beliau, dan juga kononnya kenyataan itu adalah berbaur fitnah. Namun saudara-saudara, yang menghairankan saya, kenapa sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bersama-sama dengan Dr. Mahathir di mahkamah? Kenapa tidak saja Perdana Menteri menarik balik kenyataan itu dan sanggup untuk bersemuka dengan Dr. Mahathir di mahkamah? Adakah itu juga adalah satu strategi Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebab sebelum ini Perdana Menteri pernah menyatakan beliau ada bukti bahwa memang pemimpin tersebut mengaut kekayaan semasa berkuasa. Nah, saudara-saudara, itulah persoalannya. Adakah semuanya akan didedahkan di mahkamah? Tapi tuan-tuan dan bapak semua, pada akhirnya Dr. Mahathir tiba-tiba dengan sebuah kejutan, tampil dengan sebuah kejutan yang amat dahsyat. Dr. Mahathir akhirnya mengambil keputusan untuk saman Perdana Menteri, menuntut ganti rugi sebanyak RM150 juta. Nah, di dalam sebuah artikel yang panas dan luar biasa ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad memfailkan saman fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menuntut ganti rugi RM150 juta berhubung ucapan Perdana Menteri Malaysia ke-10 di Kongres Nasional Khas Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealism pada Mac lepas. Dr. Mahathir, yang juga bekas Perdana Menteri selaku plaintiff, memfailkan saman itu menerusi Tetuan Law Practice of Rafiq di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 3 Mei lepas dengan menamakan Anwar selaku defendant tunggal. Dalam pernyataan tuntutan, Dr. Mahathir mendakwa pada 18 Mac lepas, pengerusi Pakatan Harapan itu telah memberikan ucapan di Kongres berkenaan di Stadium Melawati, Shah Alam, dan telah mengeluar beberapa kenyataan yang berbaur fitnah bertujuan untuk menjatuhkan reputasi plaintiff. Menurut Dr. Mahathir, antaranya termasuk kenyataan kononnya plaintiff membolot harta untuk diberikan kepada anak-anak dan keluarganya, selain memberikan layanan khas atau mengutamakan individu-individu yang berpangkat tinggi. Persoalannya, saudara-saudara, apakah yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu benar? Dan begitu berani ya Perdana Menteri juga menyatakan bahwa beliau ada bukti. Adakah di sini Mahathir yang akan checkmate oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nah, itu akan menjadi persoalan dan itu akan menjadi sebuah isu dan jawabannya pasti ditunggu ramai oleh rakyat Malaysia termasuk saya sendiri. Dakwa Dr. Mahathir, kenyataan itu adalah tidak benar dan menjatuhkan image-nya sebagai seorang negarawan dan bekas Perdana Menteri. Oleh itu, plaintiff menuntut ganti rugi AM berjumlah RM50 juta, ganti rugi teladan berjumlah RM100 juta, dan perintah supaya defendant dengan serta-merta menarik balik semua kenyataan-kenyataan fitnah. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, Dr. Mahathir masih mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik balik kenyataan itu. Namun yang mengejutkan saya, Dr. Mahathir mendakwa kenyataan itu adalah tidak benar dan menjatuhkan image-nya sebagai seorang negarawan. Nah, beliau sudah sendiri mengaku beliau adalah seorang negarawan, namun ramai juga membuat spekulasi. Biarlah beliau terus menjadi negarawan, bukan menghentam kerajaan hari ini. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lanjut. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.